Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi walidina masyayikhina al-muallimin wa dhulluq alaina wa lisa'il ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. ولسائر العلماء وأولياء الصالحين شأن لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nurikal fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah warzuqna Allahumma al ikhlas warzuqna Allahumma al ikhlas warzuqna Allahumma al ikhlas fi kulli syu'unina wa ahwalina innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع محامده كلها وعلمنا منها وما لم نعلم حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدامه. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره مقداره العظيم وأمة ملكا إمام pengurus pegawai ahli jatuh kuasa masjid, hadirin hadirat rahmati Allah Ta'ala. Apa khabar tuan-tuan, sihat? Alhamdulillah. Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, peluang, fursah pada malam ini. Setidak-tidaknya kita berniat nuaitul i'tikaf fa fil hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, untuk kita duduk i'tikaf di rumah Allah Ta'ala ini untuk mendapatkan kelebihan pahala duduk sunat. Kalau kita duduk saja tak ada apa-apa faedah, tuan-tuan. Tapi kalau duduk kita disertakan dengan sunat, dapat kelebihan pahala sunat setidak-tidaknya. Terlelap ke apa ikut tuan-tuan lah, tak ada masalah gitu. Begitu juga dengan siwak bersugi. Walaupun yang digunakan itu kayu sugi, tapi kalau tujuannya untuk membersihkan semata, pahala membersihkan tak dikirakan sunnah. Tapi kalau dikira kita niatkan sebagai mendapat kelebihan itba'i sunnah, mengikut sunnah Nabi, tetap bagaimanapun dapat kelebihan pahala sunat. Begitu. Asasnya tu pergi kepada apa yang kita niatkan atas amal soleh. Dia menjadi amal soleh. Tapi tetap juga amal ibadah yang kita lakukan tidak semestinya mendatangkan pahala. Yang tu yang kita takut. Kalau dalam bab akidah dibincangkan tentang sifat yang harus bagi Allah, tu satu. Harus bagi Allah Ta'ala memberikan pahala dan dosa. Tak semestinya pergi masjid pahala juga. Tak juga. Boleh jadi dosa? Boleh jadi dosa. Sebab hati pada niat yang diletakkan. Pada hati itu tadi bukan kerana Allah Ta'ala, satu. Yang keduanya bukan ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah. Yang tu yang mendatangkan, kata ulama, ada 3 perkara yang menyebabkan ihbatul amal. Amal soleh boleh hapus gitu je, tuan-tuan. Tu yang kuliah tempat saya ni dah lama tak datang tu. Mungkin sebelum masuk kuliah. Kata ulama, ada seorang ulama terkenal, ulama tasawuf, Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahmatullah alaih.
3 perkara boleh menghapuskan amal soleh. Habis. Yang pertamanya, asyirku billah. Menyekutukan Allah. Ni ringkas cerita, panjang nanti habis masa. Asyirku billah. Menyekutukan Allah. Menyembah selain Allah. Ataupun yang keduanya, perkara melibatkan ar-riya ataupun asyirku asghar. Syirik yang kecil gitu. Kadang-kadang khawatir kita terpalit gitu kan. Jadi perkara tu tidak mendatangkan pahala, datangkan dosa. Ihbatul amal, habis amal soleh terhapus. Dengan sebab ar-riya, menunjuk. Cuba tuan-tuan bayang, berapa ramai yang pergi haji, umrah, tujuan supaya orang tahu. Oh, ramai tuan-tuan. Umrah, gambar keliling. Haji, gambar keliling. Kat mana? Tik, tunjuk gambar. Belakang de Kaabah. Rasa seronok kan belakang Kaabah. Tapi tak mendatangkan apa-apa amal soleh. Berapa ramai yang bergambar membelakangkan Kaabah. Kita patut menghadap Kaabah. Tak. Belakang dia Kaabah tuan-tuan. Itu pun perbuatan tak beradab. Sebab tak diajar adab mungkin kan. Ihbatul amal, habis tuan-tuan. Amal soleh habis. Tak ada guna benda. Tuan-tuan buang duit, jadi yang buat ibadah tu buang-buang duit gitu saja. Bukan memelihara amal soleh, tapi memelihara peribadi diri supaya tak malu. Gitu. Yang pertama syirik. Yang kedua, adamul istilzam al-ubudiyah. Adamul iltizam al-ubudiyah. Hilang kesungguhan ibadah. Bila time ibadah seronok? Ramadan gitu. Lepas Ramadan seronok, tak seronok dah. Baca pun surah pendek-pendek, tuan-tuan. Kalau Ramadan seronok sebab apa? Baca panjang-panjang. Gitu. Kawan pun ramai datang. Gitu. Kita pun seronok. Hilang seronok, itu menghilangkan amal ibadah. Boleh menghilangkan amal soleh. Patut tak seronok kita cari benda, tuan-tuan. Macam mana nak seronok ibadah selain Ramadan? Cari perkara-perkara yang mendatangkan seronoknya ibadah selain Ramadan. Sepatutnya gitu. Kita datangkan seronok tu Ramadan semata. Tak jadi benda. Seolah-olah Allah Ta'ala tu ada bulan Ramadannya. Bulan lain Allah Ta'ala tak ada. Jadi gitu nanti. Kesungguhannya hilang. Mana boleh kesungguhan tu hilang, tuan-tuan? Nikmat itu tak boleh hilang. Nikmat tu kena senantiasa ada. Sama seperti mana kita makan. Tak sedap lah makan. Tukar lain boleh tak? Cari makanan yang boleh merasakan diri kita tu seronok. Gitu ibadah. Cari macam mana seronok ibadah. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, al-istighraq fi mahabbati fid dunya. Yang ni paling ramai. Kita khawatir kita terpalit sama, tuan-tuan. Tenggelam pada cintanya pada dunia. Habis amal soleh. Mengutamakan dunia lebih daripada akhirat. Solat boleh kemudiankan? Tak apa. Tak apa, kita masih waktu lagi. Tak apa. Gitu. Padahal boleh diutamakan solat tu tadi. Tak. Nanti kemudian kita berhenti tempat lain lah. Mana yang sesuai. Gitu. Habis sebenarnya al-ihbatul amal. Amal soleh boleh terhapus dengan sebab al-istighraq fi mahabbati fi dunya. Tenggelam pada cinta pada dunia. Lebih seronok dunia berbanding solat kita. Lebih seronok dunia banding bacaan Al-Quran yang kita baca. Lebih seronok dunia berbanding tu. Ihbatul amal. Jadi ihbatul amal kata para ulama itu habis amal soleh. Sebab tu amal soleh tu perlu digandakan, dirasakan, datangkan kelazatan, seronok. Bagaimana cara? Itu berpandukan pada ilmu. Kena mengaji juga gitu. Mengaji pun kena ikhlas mengaji, tak boleh setengah-setengah gitu kan. Apatah lagi mengaji Al-Quran ini disebut tentang tajuk faslun la tajuzu qira'atul Quran bil ajamiyah sawa'an ahsan al-arabiyyah am lam yuhsinha. Tidak harus, kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya, tidak harus membaca Al-Quran dengan yang selain menggunakan bahasa Arab. Kena tahu apa lahjah Arab, kena tahu apa yang bukan, apa kena tahu, apa yang mengubah huruf, kena tahu. Ada sudah dulu, lama sudah, ada Tok Syekh Arab datang ke tanah air kita, Malaysia. Dia solat di belakang imam. Kebetulan kawasan tu kampung, tempat-tempat kampung ada, bandar ada. Dia tanya kenapa solat kat sini takbirnya lain, kata dia. Takbir bunyi macam mana?
Biasa Allah sebutan lam tu betul lah. Allah, betul gitu. Dia sebut lam tu ikut waw. Allah, habis. Dia kalau bibir bergerak ketika takbir, habis tuan-tuan. Bukan lam lagi dah, waw. Allah, habis. Tu belum lagi yang lain-lain gitu kan. Sebutan kadang kaf terlebih jadi qaf, aqbar, habis, tak jadi benda. Jadi kena hati-hati pada sebutan huruf, sebab dia pada benda perkara rukun kan. Kalau perkara sunat intiqalat tu tak apa lagi, Allah intiqalat tak apa lagi. Tapi kalau takbiratul ihram, tak boleh. Mesti takbirnya betul. Takbir. Apatah lagi ada juga yang lain ditekan. Allah, gitu, ditekan alif tu. Allah ditekan. Tak boleh ditekan. Ditekan jadi istifham. Adakah Allah Maha Besar? Tanya balik dia. Gitu kan. Malaikat kata kau ni apalah, kau tanya Tuhan pula. Kau solat ni macam mana gitu kan. Malaikat kata gitu. Betul. Jadi mestinya baca dengan bil ajamiyah. Tak boleh bil ajamiyah. La tajuz al-Quran bil ajamiyah. Tak boleh baca Al-Quran dengan ajam, maksudnya yang ditranslate tu, yang diterjemah romanize gitu kan. Pernah saya mengajar Al-Quran ke rumah sudah dulu lama, tahun 2000, awal 2009. Pengalaman saya ke rumah, dakwah ke rumah, mengajar Al-Quran ke rumah 2009 saya. Datang, Ustaz, tolong datang rumah Ustaz mengaji. Okey, datang. Dia bukanya Al-Quran. Baguslah Al-Quran, tapi saya tengok Al-Quran ni tak pernah jumpa kat sini, dia kata. Daripada surah Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, romanize. Atas ayat Al-Quran, bawah dah rumi siap dah. 30 juzuk tu kan. 30 juzuk. Saya kata mana? Tengok-tengok, Bandung dapat. Tuan-tuan. Cari juga dia jauh mana pun datang. Jadi dia baca tak boleh. La tajuz. Kalau dalam Fatihah yang kita baca, jadi tidak menyebabkan sahnya Fatihah. Tidak akan sahnya Fatihah dengan sebab romanize, dirumikan. Tak boleh. Mesti kena tahu juga huruf. Ya. Sawa'an ahsan al-Arabiyah. Dia sebut di sini. Tidak harus membaca Al-Quran dengan selain menggunakan bahasa Arab. Sama ada dia boleh berbahasa Arab. Ada yang setengah gitu. Allah. Jahil tuan-tuan. Kadang setengah Arab pun ya, setengah kita pun ya. Bukan yang di bandar ni tak, yang ceruk kampung. Bila tanya rukun iman ada berapa? Ada 25 kata dia. Rasul ada berapa? Rasul pun tak tahu. Apa dia Rasul? Tanya, tak tahu. Pendalaman tak tahu tentang Islam tuan-tuan. Ada yang lagi gitu. Yang belah Pahang ceruk-ceruk kan. Ada yang begitu. Yang di belah Arab pun ada begitu. Rasul ada berapa? Rasul tak tahu ada berapa. Tak tahu Rasul tu apa. Tak tahu Rasul tu siapa. Maaf. Tak tahu. Sebab dakwah tak sampai. Kita tumpu kat bandar je. Belah-belah curuk-curuk kampung pedalaman tak tahu. Apatah lagi yang baru masuk Islam. Apa nak tahu benda-benda. Dia pun macam kita lah. Dengar-dengar dah lupa. Dah lupa dah. Kerja dakwah tadi tak dijalankan. Jadi mesti sama ada bil Arab, sama ada dia boleh berbahasa Arab ataupun tidak. Sama ada di dalam sembahyang ataupun di luarnya, tidak harus. Jadi kalau bacaan biasanya, bacaan kita Al-Quran seperti tadarus masalah, pun menjadikan tidak dikirakan as-sawab, pahala, dengan sebab kita terjemahkan tu, rumikan dia. Tapi kalau sekadar membaca dengan syafawi kita berguru, itu tak jadi masalah sebab atas bacaan tu tadi. Ada ramai juga yang begitu. Mengaji tahu, surah-surah hafazan tahu, tapi tak kenal huruf tu apa benda. Ada juga begitu. Tapi yang mustahak sebenarnya bukan sekadar boleh dibaca, tapi boleh dikenali huruf tu tadi. Kena kenal juga huruf sebenarnya. Kena proses untuk mengetahui sifatul huruf tu mesti. Tujuannya supaya kita tidak tersalah sebut. Contoh tu ketika bacaan tasyahud, bukan main ramai. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Contoh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ditekan huruf. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana dia tahu sabdu tu kat duduk kat mana? Tak tahu kalau tak belajar huruf.
Makna berubah tak berubah? Berubah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah kerana Allah, untuk Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah pada Allah. Ilallah. Dia ilah ni ada dua, tuan-tuan. Kalau belajar bahasa Arab lagi dalam dia. Ilah ni ada dua. Yang satu namanya harfu jar. Azhabu ilal maktab. Saya pergi menuju ke ofis pejabat. Azhabu ilal mahalli. Saya pergi ke kedai. Ilah perkataan. Tapi kalau illa lagi betul. Yang betulnya illa. Asyhadu an la ilaha illallah. Betulnya gitu. Pun kita tak ramai yang faham mazhab Syafi'i ni sepatutnya. Sepatutnya ketika sepanjang solat pandang pada tempat sujud illa inda isyarah. Yasharu. Kecuali ketika mengisyaratkan tu sahaja pandang pada jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandang gitu. Jadi membetulkan huruf tu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Betulkan kat situ. Jadi tak gaduh ilah ke ilah, ilah ke ilah gitu. Illallah, betul. Kalau ilallah habis, tuan-tuan. Dengan sebab tak ada sabdu satu saja dah cukup dah untuk tidak sahkan solat. Sebab dia pada rukun. Gitu. Jadi kena hati-hati, solat tak jadi mensyirikkan Allah Taala, tak boleh begitu. Illallah pula. Jangan kalang kabut. Kita kadang maklum subuh kan. Geling kepala Allah, habislah lewat 6:30 subuh dah gitu kan. Baca pun lintang pukang, tak tahu tumpuan apa nak ditumpu. Tak menenangkan. Sebab tak faham. Jadi mesti mengenal tu tadi. Sama ada dalam sembahyang ataupun jika dia membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab di dalam sembahyang, maka sembahyangnya tidak sah. Ni kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, ulama dalam mazhab Syafi'i, tidak sah. Jadi kena, tuan-tuan. Pernah saya buat, pernah bingkil Fatihah. Saya imam di Masjid Padang Jawa. 42 orang datang, alhamdulillah 42, rajin juga. Bolehlah juga 42 orang datang. Tapi dalam banyak kesilapan tu pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada sabdunya. Ihdinas tak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh gitu. Berubah juga, berubah. Isim ma'rifah jadi nakirah, tak boleh gitu. Jadi berubah isim. Apatah lagi yang ketujuh. Kalau tuan-tuan praktikal untuk pencalonan jadi imam, antara ayat yang paling susah tu yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Yang tu yang susah. Dulu ada pakar tajwid dekat Selangor ni. Kalau tak ada walad, habis dah, tuan-tuan. Isti'ala tu tak ada, habis dah. Cukup dah. Tapi kena faham lah macam mana, bagaimana kedudukan. Tu maksudnya mesti dalami, kena faham sifat-sifat dia, kedudukan dia, apa perkara yang boleh menyebabkan rosaknya suratul Fatihah, bacaan Fatihah tu tadi. Ini adalah mazhab kita dan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, Daud dan Abu Bakar bin Munzir. Itu berdasarkan ulama-ulama yang sealiran ataupun yang sependapat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dalam kedudukan bagaimana sah ataupun tidak yang bil ajamiyah tu tadi. Diterjemahkan ajam, tak boleh. Jadi kena pastikan boleh. Tu. Satu beratnya, tuan-tuan, kalau kita ada anak yang begitu, yang tidak mahir huruf, yang tak boleh baca Al-Quran, sedih, tuan-tuan. Saya kebetulan ada mak tahfiz saya di Padang Jawa. Ada 6 beradik. Tak ada kemampuan untuk belajar Al-Quran. Saya kata tak apalah, masuklah. Kami taja cuba untuk buat jualan tu, nanti jualan buah apa semua. Malam ni pun ada buah. Ada oren, ada strawberry, ada anggur ada. Nanti untuk bantu mak tahfiz saya di Padang Jawa. Begitu. Tak ada mampu, tuan-tuan. Sedih, saya kata tak apalah, masuklah. Tapi kami bagi kata dua lah. Kalau mampu kami gini. Tapi kalau tak mampu kami bagi tahu nanti. Gitu. Sebab belanja sekolah tinggi kami mak tahfiz. 10,000 tak kurang sebulan. Jadi bantu untuk yang begitu. Kena pastikan anak-anak jamaah tak ada yang butuh huruf Al-Quran, maksud saya. Satunya kalau berlaku begitu, besok orang tuanya bakal muflis pada hari kiamat. Muflis, tuan-tuan.
Kalau kita ada anak masih butuh huruf Al-Quran, kebetulan kita mati dulu, muflis besok hari kiamat gitu tuan-tuan. Sebab anak-anak merayu, kenapa ayah tak ajar, tak hantar? Saya ada di Padang Jawa tuan-tuan, umur 40-an. Tak pernah orang tua hantar, tak pernah orang tua ambil tahu tentang solat, tentang Al-Quran, tak pernah. Ada lagi begitu, dah maju macam ni pun. Tak, umur 40-an, tak kena sebatang huruf Al-Quran, tak pernah dihantar, tak pernah ambil tahu tentang solat. Kau nak buat, kau tak nak buat, terpulang gitu. Begitu tuan-tuan, ada masyarakat kita yang dah maju gitu gini juga. Tak boleh. Itu orang tua besok muflis pada hari kiamat. Ditagihnya pahala orang tua haji mana, solat mana untuk anak-anaknya. Yang fardunya tak selesai. Jadi kena pastikan Al-Quran tu selesai. Carilah guru-guru Al-Quran. Bukan susah kalau di Shah Alam, di Selangor ni, insya-Allah. Tu istiqamah. Jadi mesti Abu Hanifah pula berkata yang demikian itu, iaitu membaca Al-Quran dengan selain Arab adalah harus. Mazhab yang lain hukumkan harus, dan sembahyang adalah dengannya adalah sah. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah boleh, tapi kalau kita mazhab Syafi'i tak boleh, sebab kita mengikut aliran mazhab Syafi'i. Jadi kena iktimad, kena berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tetap khilaf, perselisihan ulama tu khilaf, tapi kita yang berpegang dengan mazhab Syafi'i tetap berpegang teguh. Gitu. Sebab kita bukan ulama mazhab tuan-tuan. Lain kalau kita ulama mazhab, mengaji sekian, hafal sekian kan. Kita baca ni pun besok dah lupa dah, gitu kan. Tu masalah kan. Jadi mestinya dengan memahami ataupun mempelajari tujuannya supaya sah kan atas ibadah itu tadi. Disebutkan di sini, Abu Yusuf berkata Muhammad mengharuskannya bagi mereka yang tidak boleh berbahasa Arab, manakala mereka yang boleh berbahasa Arab tidak harus. Ada penentuan juga. Ada setengah ulama menentukan kalau yang boleh bahasa Arab tak boleh begitu, tapi kalau yang tak boleh, tak mampu, boleh untuk tempoh tu, untuk diusahakan supaya dia boleh mampu untuk berbahasa Arab. Seperti mana mu'allaf contoh kan. Kalau mu'allaf, kita kebetulan Islam kan, siapa-siapa mungkin Islam kan. Apa nak kita ajar dulu? Sebelum dia boleh baca Fatihah. Apa dia tak boleh solat? Solat, tetap solat. Lepas syahadah tu terus tetap dia solat. Tapi yang tak mampu dia Fatihah, dia boleh gantikan dengan ucapan zikir. Ataupun apa contohnya? Ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contoh kan? Yang panjangnya seperti mana Fatihah. Kalau mungkin berapa kali? 25 kali contoh kan? Banyak tu baru dia boleh rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gantikan. Tapi tetap peringkat tu pun wajib alaihi ta'allum. Wajib dia mempelajari ilmu. Peringkat sedang dia solat, sedang tu dia mendalami. Bukan dia 25 lepas 10 tahun mu'allaf tu gitu saja, tak. Mesti dalami peringkat. Ataupun mungkin kalau mungkin dia dah boleh, jadi yang zikir pun dah boleh, bagus. Kebetulan dia boleh baca surah, boleh digantikan sebelum dia baca Fatihah, dia boleh baca surah yang panjangnya seperti mana Fatihah. Contoh suratul Ikhlas 2 kali ulang contoh. Boleh gitu. Sementara dia mu'allaf, dia baru masuk Islam, gitu. Dah peringkat tu baru diteruskan dengan yang lain-lain. Jadi maksudnya tetap mengajar, mendidik tu berperingkat. Jangan kita kata tak boleh masuk Islam, kau tak boleh baca Al-Quran, gitu. Jangan kita paksa dia, kau mesti, yang pertama sekali, kau mesti potong dulu, gitu dia. Kawan tu geleng, saya ada jamaah, sudah Islamkan seorang orang Sarawak. Kawan tu kata tak boleh masuk Islam macam ni. Kenapa tak boleh masuk Islam? Tatu satu badan. Dah tak jadi masuk Islam, tuan-tuan. Kawan tu kata gitu. Kawan yang sebelah tu pun kata, betul juga. Dia kata, mana boleh masuk Islam tatu satu badan. Tak jadi masuk Islam, tuan-tuan. Padahal ada beradik dah masuk Islam dah, sudah. Jadi dia jumpa saya, boleh tak Ustaz? Boleh, insya-Allah. Allah Ta'ala tahu, dia mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Banyak mana pun dosa kita, Allah Ta'ala tu tak ada ruang gitu untuk memaafkan, mengampunkan segala dosa yang kita lakukan, kecuali dosa atas mensyirikkan Allah. Tu kalau orang Islam tak boleh. Tapi kalau yang baru masuk Islam, Allah Ta'ala ampunkan yang sudah masuk Islam gitu. Jadi mesti dakwah, kita pun boleh berdakwah juga kepada orang yang hati dia terbuka untuk Islam kan. Ni lagi-lagi musim virus ni apa kan. Orang tengok Islam dia pandang tinggi, orang Islam je boleh selamat gitu kan.
Orang bukan Islam tak selamat kata. Sampai solat ikut lain hala pun tak apa. Yang penting solat ikut orang Islam. Begitu sampai. Masya Allah. Gitu kan. Orang solat ikut gini, dia ikut gitu. Dia tahu macam mana tu, imam mana tu ikut tu. Sampai begitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia tahu tuan. Macam mana kesempurnaan, kemuliaan Islam ni. Sampai bila-bila selamat Islam. Nah tu. Jadi maksudnya mesti dia mempelajari fasal membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah. Ini kalau dalam kita dalami lagi, tajuzul qiraatul Quran bi qiraati sab', bi qiraati sab'i al-mujma' 'alaiha wa la tajuzu bi ghairi sab' wa la bi riwayatil manqulah anil qiraat sab'ah. Wa sayati fil bab as-sabi' insyaallah taala bayanun ittifaq al-fuqaha an istitabati man yaqra'u bisyawaz idza qara'a biha. Ini berat tuan-tuan. Ini bagi orang awam pun mesti. Maksudnya apa? Fasal tajuk yang dibincangkan ni memulakan membaca Al-Quranul Karim dengan qiraah yang 7. Dengan 7 cara bacaan. Kalau tak dapat 7 cara bacaan pun 1 cara, 2 cara pun tak apa dah. Tapi maksudnya mesti dengan membaca tu dengan qiraah, dengan mudah kita faham secara berguru. Itu. Atas qiraah guru yang ada riwayat ataupun bersanad atas sanad bacaan tu tadi. Mesti. Kalau tak, nanti kalau kebetulan kita menjadi imam dengan kebetulan tidak ada berdasarkan riwayat, dikirakan bacaan tu syaz, bukan berdasarkan riwayat yang betul ataupun bukan jalan yang betul. Itu berat tu. Mengaji Al-Quran ni kena mengaji betul. Tak boleh kita langkah-langkah tak boleh. Ikut tak. Tapi maksudnya mesti dengan qiraah yang betul. Berdasarkan qiraah yang disepakati dan adalah diharuskan. Manakala selain daripada yang 7 itu tidak diharuskan. Maksudnya selain daripada qiraah tu, kalau kita dalami lagi, dia ada qiraah sab'ah. Paling kurang apalah baca atas riwayat Hafs an Asim ke, riwayat Syu'bah ke, tu atas riwayat-riwayat mesti bertalaqi tuan-tuan. Apatah lagi kita lelaki berimam, paling kurang mengimamkan keluarga, tu kan, berjamaah dengan keluarga mesti. Kalau tak nanti bacaan kita bacaan yang sia-sia bacaan. Walaupun sama, tak boleh juga dia. Tu. Kalau dalam perbincangannya nanti akan seterusnya, walaupun sama, sebiji lah, sengau dah apa sama. Cuma beza dia mengaji tak berguru je. Dikirakan syaz, bukan berdasarkan riwayat ataupun bacaan yang betul. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan, kita mengaji ke tak mengaji. Itu masalah juga. Ikhlas ke tak ikhlas, berguru ke tak berguru. Maklum, yang paling susah dalam bidang mendalami ilmu, ni paling Al-Quran. Al-Quran paling susah tuan-tuan. Sebab tu ada orang ambil ijazah Al-Quran sahaja 7 tahun untuk baca semata. 7 tahun. Saya ada pelajar, kebetulan ada student di tempat saya, kebetulan dapat tawaran Universiti Jordan. Sebelum masuk imtihan qabul, peperiksaan kemasukan. Kebetulan bila diuji, ada masalah pelajar ni, tak boleh masuk dulu. Tapi kena extend, kena ambil kelas tambahan, betulkan 1 huruf yang masih belum betul. Huruf apa? Huruf Ain. Ain dia tu masih tak betul. Berapa lama nak betulkan huruf Ain? 3 bulan tuan-tuan. 1 huruf, 3 bulan untuk betulkan. Dah dapat tawaran. Kita yang tak mengaji lagi, tak dapat. Maksudnya apa? Bukan mudah gitu. Bukan mudah cara memberhentikan bacaan. Kalau napah pula, tu kena habiskan bacaan tu. Tapi yang susah itulah sebenarnya nikmat kita mengaji sebenarnya. Sebab dalam banyak kelebihan amal soleh, Al-Quran yang paling besar amal soleh. Yang mudah orang tinggalkan, tapi pahala yang paling besar tuan-tuan. Dia berdasarkan huruf. Kelebihan dia atas malaikat yang duduk dengan kita ni. Mencatatkan setiap huruf yang disebutkan tu. Ma'safaratil kiramil bararah. Tengok dia perhati huruf apa. Allah tuan-tuan, kita malu dengan adik daripada Kelantan. Boleh johan tilawah Al-Quran peringkat antara Malaysia kan? Wakil Malaysia tuan. Buta tuan-tuan. Boleh taranum pula. Tak malu tuan-tuan kita. Malu kita. Walaupun tak kecoh, tak heboh kan.
Orang tak berapa tahulah tentang Al-Quran ni, tentang tilawah-tilawah. Tapi malu tuan-tuan, kita ada mata untuk apa 40 tahun, 30 tahun untuk apa tuan-tuan? Di mata hati dah boleh baca dah. Al-Quran Braille tuan-tuan. Sedih kita. Dengar, dia tak dengar benda lain dah, Al-Quran je dah tu. Tuan. Ada minat pula guru-guru syekh-syekh yang fasih, yang mahir tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Dah meninggal lah pun. Tu. Maksudnya hati dia tu, Allah Ta'ala berikan nur hati. Itu yang disebut dalam hadis baginda Nabi SAW. Man istama'a al-Quran kanat lahu nura. Kita tak mampu apa belajar apa, tuan-tuan. Satu je, rajin dengar gitu. Tak mampu dah ni belajar pun. Belajar pun tak boleh lah Ustaz. Semua benda tak boleh. Satu je tuan-tuan. Man istama'a al-Quran kanat lahu nura. Barang sesiapa yang mampu dengar Al-Quran, biasakan dengar Al-Quran, pada dirinya ada nur. Allah Ta'ala baginda Nabi SAW sebut nur. Tak apalah kita yakin Al-Quran, kita suruh Al-Quran, lama-lama boleh. Ni masalah kita dalam kereta pun, radio tu bukan Al-Quran, dengarlah tu kan. Pagi Al-Quran, ambil masa itu kan. Tu. Supaya hati kita senantiasa nur. Allah Ta'ala berikan nur, hidayah. Mudah untuk buat kebaikan, amal soleh tu disebut tentang kelebihan. Jadi mesti bacaan tu betul. Tidak harus juga membaca dengan riwayat-riwayat yang syaz. Syaz tu maksudnya apa? Yang tak ada riwayat berdasarkan ikut pandai kita kan, sudah dulu berbanyak kan? Ataupun sekarang pun ada yang Al-Quran tu. Pen Al-Quran. Pandai beli. Dulu sudah 800 lebih harga dia. Beli juga sebab tak boleh baca. Itu. Ada pelajar saya beli juga sebab tak pandai baca. Bila selang bila tengok balik Al-Quran dia tak ada dah isi. Ayat-ayat Al-Quran dah hilang dah. Mana pergi? Rupanya Allah Ta'ala tegur dia. Sebab tak boleh mengaji, muka surah Al-Quran tu hilang. Sampai akhirnya dia cari mengaji Al-Quran. Jadi begitu, bukan dengan membaca tu dengan kita semak bacaan berdasarkan apa yang kita dengar, tak. Mesti dengan syafawi. Berguru dengan kita menyebut di hadapan guru. Tu. Sebab tu kalau dulu kelas mengaji Al-Quran daripada anak-anak kecil je tu kan. Sana pergi mengaji. Waktu maghrib, antara maghrib sampai isyak waktu dia. Kenapa dipilih waktu tu sebenarnya? Dipilihnya waktu tu sebab kata para ulama, sebab waktu tu antara waktu awqatil mahbubah, waktu yang dicintai Nabi untuk membaca Al-Quran. Orang tua dulu walaupun dia tak tahu, tak faqih, tak faham, tak baca kitab macam kita baca, tapi dia tahu waktu tu antara maghrib dengan isyak itu waktu kegemaran Nabi baca Al-Quran. Dia tak buat benda lain. Tu je. Jadi maksudnya menumpu tu akhirnya datangkan keberkatan, boleh baca, boleh ingat, boleh hafal gitu. Dijaga waktu-waktu keberkatan ni. Itu yang mendatangkan kelebihan. Walaupun sekian-sekian apa surah-surah tertentu boleh hafal, tapi dia boleh baca dengan betul sebab berguru. Gitu. Kena cari tuan-tuan supaya kita tak terkurang atas amal soleh. Kalau anak-anak baca boleh mengaji lancar, seronok tuan-tuan. Berbanding dia ada sijil macam-macam sijil, tapi satu je tak boleh buat, baca Al-Quran. Sedih tuan-tuan. Kalau kita mati dulu kan contoh, saya mati dululah contoh kan. Siapa nak doakan untuk kita? Tu saya mujur ada buat, bangunkan mak Atafiz tu, saya fikir satu je, untuk anak saya. Untuk saya nanti kalau saya mati, ada anak saya untuk doakan saya. Gitu tuan-tuan. Apa yang kita tinggalkan tu yang mendoakan untuk kita. Jadi mesti atas bacaan tu dengan riwayat, jangan yang berseorangan. Yang diriwayatkan daripada 7 qura'. Nanti kalau didalami tu boleh tahu antara qura'-qura' yang atas riwayat tu tadi. InsyaAllah dalam bab yang akan datang tu akan dijelaskan tentang kesepakatan ulama mengenai guru yang mengajar berdasarkan riwayat yang syaz. Pernah berlaku zaman sudah dulu, yang membaca riwayat itu dengan riwayat yang syaz. Dia bukan dengan bukan dengan jalan berguru itu, atas riwayat yang betul. Jadi ulama pada zaman itu minta supaya dia bertaubat. Bertaubat bukan dengan berguru atas mengaji ataupun membaca Al-Quran. Apatah lagi sekarang kan, orang mengaji celup-celup. Nak tahu Islam tu 2-3 bulan cukup dah. Nak tahu hukum tu belajar gitu-gitu, ikut buku-buku apa? Tak. Itu yang memudaratkan Islam tu.
Jadi Islam tu tak betul ikut jalan dia. Sebab bukan merujuk kepada pakar-pakar ataupun guru yang patut kita pelajari ilmu. Tu. Apatah lagi seperti saya kan yang mengajar. Mesti tuan-tuan, mesti berguru kita. Cari guru-guru apa yang supaya ilmu kita betul atas turuk tu dari jalan. Zikir-zikir mesti sampai gitu kan. Jadi mesti tujuannya supaya betul zikir, betul sahnya solat kita, mengaji Al-Quran kita dengan cara yang betul, yang mendatangkan pahala. Yang tu yang jalan untuk dapat pahala ni. Jadi tetap kalau macam mana pun cara ikut faham sendiri kita, tanpa berguru, habis tuan-tuan. Tu sudah tu 2-3 minggu sudah saya ke Fatani ziarah. Ada 6 ulama saya ziarah di Fatani sampai daripada Kedah ke Fatani. Masya-Allah, saya kata kat Fatani, kalau kita dengan Fatani rasa-rasa orang Islam di Fatani masuk syurga dulu daripada kita. Malam hari Minggu macam Sabtu Ahad begini, dia tak duduk jalan-jalan pergi sana sini tuan-tuan. Pakai baju putih, jubah putih, semua yang jamaah yang datang. Bawa beg, pegang kitab-kitab. Waktu pagi 8 pagi mula, 9 pagi gitu. Pergi mengaji. Tak kurang 1000 orang boleh. Saya rasa kalau orang yang mengaji begitu, dia dulu syurga dulu masuk. Kita masuk kuburan ujung-ujung entah mana tuan. Dia tak duduk macam kita duduk tuan-tuan. Dia duduk depan gitu. Allah. Saya rasa ramai dulu yang dia dulu yang masuk syurga berbanding kita. InsyaAllah boleh laluan azan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن محمد رسول الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam wa tatamma salatul qa'imah sayyidina Muhammadan al-wasil al-fadl wa syaraf wa darajatul 'ali rafi'ah. Wa ba'atsallahu al-qamah natma'atan kullu tukhlu bi rahmatika. Sikit lagi insyaallah. Jadi disebut tadi tanpa berguru dengan riwayat yang syadz, dan orang yang membaca dengan riwayat tersebut hendaklah diminta supaya bertaubat. Kalau kebetulan kita berimamkan begitu, kita berjamaah dengan mungkin keluarga masalah, ataupun dengan sahabat yang lain, ataupun di mana perhentian contoh kan, dengan riwayat yang tidak betul, sebenarnya diminta supaya kita bertaubat. Sebab atas bacaan yang tidak ada ataupun kita memandai-mandai mengikut gitu. Berat tuan-tuan Al-Quran ni sebenarnya. Kalau kita teliti amati satu persatu, dia bukan selesainya di situ. Maksudnya kalau kita mungkin lega sebab boleh jadi imam, tak tuan-tuan. Sebab atas tidak berguru tu memberatkan kita untuk disoal nanti dalam kubur, berat. Sebabnya Al-Quran ni sifatnya dua, hujjatul laka aw alaika. Al-Quran ni dia boleh membantu, menolong kita. Ni mengaji dulu, ni sian mengaji. Tapi yang berat hujjatul aw alaika, mendakwa. Ni tak mengaji dulu. Al-Quran boleh tahu siapa yang mengaji, yang membaca dia siapa dia, orang dia. Dia boleh tahu. Dia boleh kenal suara siapa tuan punya baca. Boleh kenal. Setiap yang peribadi kita, diri sendiri kita, dia tahulah siapa individu saya. Sebab yang kita bacakan, kan kita membaca. Bacaan tu amal soleh kita kan. Bacaan tu dia boleh kenal siapa tuan punya. Tu cerita dia. Jadi dia akan menjadi bantuan syafaat tu besok pada hari, dengan sebab dia sendiri kenal siapa tuan. Gitu. Sebab tu kelebihan, kekurangan tu mesti kita betulkan kalau mungkin belum ataupun belum selesai macam tu. Kadang-kadang dengan sebab itulah kadang susahnya kita nak dapatkan guru-guru Al-Quran. Sebab yang mengaji tak berapa gitu, tak berapa sungguh. Rajin-rajin, mula-mulalah rajin. Dulu ada sahabat Imam Masjid Negara, Ustaz Amru tu. Buka kelas mengaji Al-Quran, Masya Allah, datang 100 orang. Ujung tahun bilik-bilik tengok mana pelajar, tinggal 2 orang je tuan-tuan. Mengaji susah kata pelajar-pelajar. 2 orang ujung tahun. Mula buka, Masya Allah, ramai, bagus, 100 orang datang. Ujung tahun 2 orang boleh tinggal. Kata dia, saya mengaji membelajar, kata dia. Saya belajar Al-Quran ni. Begitu juga apa yang saya sampaikan pada saya, apa yang saya ajarkan, begitu. Sebab ilmu ni kena gitu ikhlas dia. Bukan main ikut mudah-mudah kita, tak. Kena ikut sebutan yang betul, kaedah yang betul, sifat yang betul, bagaimana mewakafkan bacaan. Belum lagi huruf-huruf yang tak ada tanda baris gitu, nak baca ikut order mana. Kena tahu. Sebab takut huruf tu nanti memang mendakwa kita. Kenapa tak baca, kenapa tak kenal saya Al-Quran, gitu kan. Jadi tak mendatangkan apa-apa syafaat. Jadi mesti carilah tuan-tuan guru sebelum kita melangkah kaki ke bulan Ramadan. Tak berapa lama lagi pun kita pun dah nak hampir masuk Rejab lah. Niatkan kita sebagai persiapan untuk Ramadan. Bukan semata-mata Ramadan untuk kita baca Al-Quran, tak. Tapi supaya kita menanti itu dengan persiapan kita, ikhlas kita pada Allah Ta'ala. Dengan amal ibadah, kalau ada bengkel-bengkel solat ke, atau masalah qiraatul Quran, tahsinul qiraah, datang untuk mendalami, niat sebagai bekalan kita. Mudah-mudahan kalaupun tak sampai Ramadan, hati kita dah ada dalam bulan Ramadan, gitu kan. Cinta kita, sayang kita pada ibadah, tujuannya supaya mendatangkan seberapa banyak amal soleh sebagai kesungguhan kita sungguh pada ibadah tu tadi. Jadi jangan sampai yang saya sebutkan awal tu, jangan sampai hilang, kan. Mood kita dengan ibadah, ada turun naik ibadah, tak, tuan-tuan. Kena usahakan supaya ibadah tu kita mulazamah, kita senantiasakan dia. Apa yang tak khusyuk diperbaiki, apa yang kurang diperbaiki, apa yang zikir ditambah. Kalau tak mungkin waktu duduk, waktu berjalan, tujuannya supaya amal soleh kita tak kurang, dengan nikmat yang Allah Ta'ala tambah. Allah Ta'ala tambah, tuan-tuan, nikmat umur kita ni. Dia tambah tapi ibadah berkurang tu. Kadang-kadang kalau saya fikir apalah, ibadah kita berkurang tapi nikmat Allah Ta'ala tambah. Semua makan tambah, nikmat tambah, keluarga tambah, tapi ibadah kurang. Malu tuan-tuan kita dengan Allah Ta'ala. Menadah minta macam-macam nak minta. Doa tu macam-macam kita mohonnya. Tapi kita dengan Allah Ta'ala tak bersangka baik, tak
kesungguhan tu. Mudah-mudahan insya-Allah yang hadir pada malam ini semua diberikan nikmat kesungguhan. Amin. Diberikan nikmat kelazatan ibadah. Amin. Dikumpulkan dari kalangan orang-orang yang soleh-soleha. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang-orang yang diterima ibadahnya insya-Allah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zina zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an bisna dakhinal jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Qur'an ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insani fi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah nanti selepas daripada solat ba'diyah untuk jualan buah ada di luar insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.